Assalamualaikum warahmatullahi. Respon suara, audio, video okey ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam Azni Ahmad, Salimah Husin, Kifli Zul, Maizura Rahim, Cik Rodiah Syarif, Rohani Sarbini, Kamkama, Zaliha Zainal, Jamilah Mila, Subhanallah, Kamarih Ibrahim. Okey ke suara? Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Wah, Altamis Furqan dari LTK, kita jumpa special petang ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Nisa Muhammad Akhir. Perfect. Okay, perfect insyaAllah. Audio dan video lah maksudnya. Okay, Alhamdulillah. Mari sama-sama kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Syukur setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu wa taala. Izin limpah kurnianya. Sehat Maizura Rahim. Doktor ni kan Maizura Rahim ni, masya-Allah sihat, nampak mata bengkak. Tak ada bengkaknya lah, biasa je. Bengkak tu sebab apa? Tak tidur ke? Tak adalah, tidur sedap je kan. Tak ada, pandangan mata selalu menipu. Tak ada, saya okey, sihat Alhamdulillah. Semoga terus sihat sehingga ke akhir hayat, tak menyusahkan sesiapa pun, insyaAllah. Sahabat-sahabat sihat untuk apa? Untuk beribadah. Semoga semua sahabat-sahabat pencinta kitab La Tahzan juga turut sihat walafiat, insyaAllah, amin. Baik, seronoknya kita sebab hari ni kita masuk tajuk baru. Kita masuk tajuk baru. Orang Terengganu pun ada, Nuran Murni. Terima kasih. Tajuk baru bab yang ke-34 kitab La Tahzan berbunyi ilmu pengetahuan dapat membuat bahagia. Ilmu pengetahuan dapat membuat bahagia. Kita ulang sama-sama tajuk ni. Ilmu pengetahuan dapat membuat bahagia. Cuba jujur pada diri, apa tujuan kita istiqamah dengan pengajian ilmu dalam kitab La Tahzan? Sebab kita nak merebut bahagia. Kita tak mau sedih-sedih, betul kan? Kita tak mau sedih-sedih, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita nak bahagia. So, apa saja lorong-lorong menuju bahagia, jalan-jalan menuju bahagia, selain kita diperdengarkan dengan isi kitab ini yang kulit depannya bertajuk La Tahzan. Jangan bersedih. Lawan pada sedih adalah gembira. Gembira adalah bahagia. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah acap kali kita mendengar sehingga ke muka surat lebih 70 ini, kita diperdengarkan. Terima kasih Kak Siti Azmahani. Muka surat 77, kita diperdengarkan tentang bunyi kalimah La Tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Tapi dalam bab yang ke-34 disebutkan ilmu pengetahuan dapat membuat bahagia. Jadi, kita kan kalau nakkan sesuatu, suka tak suka, kita kena pergi ikut jalan tu. Ada ramai orang nak bahagia, tapi dia tak ikut jalan untuk menuju bahagia. Ada orang nak ke syurga, tapi dah dibentangkan seluasnya jalan menuju syurga, dia tetap memilih jalan ke neraka. Sebab tu ada ramai orang tak faham apa maksud menzalimi diri sendiri, Ustazah. Saya tak pernah bunuh diri, saya tak pernah buat jahat pada diri saya sendiri. Anda membiarkan nafsu anda rakus dengan jalan-jalan menuju neraka, tanpa kita mendidik nafsu kita. Jangan pitang tu jalan menuju neraka tu. Kita tarik semula kecintaan nafsu kita sebagai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang cinta, yang rindu, yang seronok untuk beramal dengan amalannya ahli-ahli syurga. Sahabat-sahabat, maka tak lain tak bukan kita kena ada ilmu untuk menundukkan nafsu kita sendiri. Allahu Rabbi. Jadi, semua orang nak bahagia.
Apa antara jalan dalam bab 34 yang kita perlu tahu? Mesti dengan ilmu pengetahuan. Subhanallah, Ustazah Zai antara orang yang sering menjerit bertempik untuk mengajak semua orang cintakan majlis ilmu. Please, cintakan majlis ilmu. Walau siapa pun kita, peringkat golongan mana pun kita, cintakan majlis ilmu. Kita tengok banyak ayat Quran supaya kita makin yakin betapa ilmu ni sangat perlu untuk menuju bahagia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Dan dia telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah kurnia Allah itu sangat besar. Ayat ni sahabat-sahabat special. Contoh ketika Nabi Adam AS, manusia pertama di atas muka bumi Allah ni, banyak sangatlah yang Nabi Adam tak tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kalau tengok pokok ketika mula-mula diturunkan ke muka bumi, Nabi Adam pun tak tahu ni pokok apa. Kalau tengok jenis-jenis batu ni batu apa. Kalau tengok ikan ni untuk apa. Sudah pastinya dia tak tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka antara perkataan, antara perbuatan, kaedah-kaedah penggunaan, semuanya ditunjukkan, diajarkan oleh Allah penuh hikmah dengan kebijaksanaan. Tidaklah Allah itu berdepan seperti seorang guru di hadapan anak muridnya dengan Nabi Adam. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Ayat ini memberi faham kepada kita Allah ada caranya. Dengan Allah memberikan ilmu, jalan-jalan, peluang-peluang ini, maka kita akan dapat merebut kebahagiaan itu insya-Allah. Apa lagi? Kebodohan itu adalah tanda kematian jiwa. Kebodohan itu adalah tanda kematian jiwa. Kalau kita tak nak jiwa kita mati, jangan golongkan diri di kalangan orang-orang bodoh. Bahkan bodoh ni bukan orang yang tak dapat straight A dalam SPM, bukan. Bukan orang yang tak pernah pergi sekolah, bukan, sahabat-sahabat. Tapi mati jiwanya kerana dia tidak memaksa dirinya untuk cinta akan ilmu. Terbunuhnya kehidupan dan mensia-siakan umur. Dia macam hidup. Tapi ramai alim ulama kata seperti mayat yang berjalan. Kerana hidupnya dia, sahabat-sahabat, tidak ada fungsi apa-apa. Tidak memberi manfaat apa. Bahkan rohnya sendiri telah mati. Dia mati sebelum ajal menjemput. Kenapa disebut demikian? Kerana rohnya kosong. Kerana jiwanya mati. Kerana apa jiwa itu disebut mati? Kerana tidak mahu akan ilmu. Allahu Rabbi. So, ibu-ibu saya yang menonton hari ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah yang mungkin dok kata, makcik dulu pergi sekolah pun tidak, ustazah. Tak apa cik. Malaikat tak tengok sijil berhenti sekolah. Malaikat tak tengok sijil berhenti sekolah. Tapi tahniah ahlan kerana acik hadir majlis ilmu, kerap suka dengar benda yang baik-baik. Ini juga ilmu, subhanallah. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Hud ayat 46. Kok tadi ustazah baca surah An-Nisa ayat 113. Ayat kedua ni kita nak baca surah Hud ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Allah warning ni. Allah warning kita. Sesungguhnya aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang al-jahilin. Apa jahil? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berpengetahuan. Sekali lagi saya ulang, jangan pernah merendah diri. Kita dah belajar dah tentang jangan merendah diri bila kita duduk dalam kelompok-kelompok tertentu. Lah saya segan lah ustazah, saya ni SPM pun tak lulus. Acik segan lah ustazah nak kawan dengan orang macam tu. Acik pergi sekolah pun, pijak tangga sekolah pun tak pernah. Itu merendah diri. Kita tak dibenarkan merendah diri melampau-lampau sehingga kita jadi kecewa, sehingga kita tak nak bergaul dengan masyarakat, sehingga kita mengurung diri kita sendiri. Salah. Okay, sebab belum tentu yang ada PhD, degree, master, sahabat-sahabat dirahmati Allah yang straight A, itu adalah orang yang hidup hatinya, hidup jiwanya. Belum tentu.
Jadi ilmu yang sedang kita ni belajar hari-hari lah tahzan kan, tanpa ada exam pun, Ustazah Zai tak bagi exam pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tanya hati, suka ke ataupun tak suka ke dengan ilmu ni? Bila mana rasa macam tak suka, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena pujuk hati kita sendiri. Kita kena paksa. Tengok tajuk sahaja aku kan nak bahagia. Kenapa payah sangat aku nak mencintai ilmu? Masya Allah sahabat-sahabat, sebab nanti natijahnya kita akan dapat sesuatu yang terbaik. Subhanallah, Allah tak nak kita letakkan diri kita di kalangan al-jahilin, orang-orang yang jahil, yang tidak berpengetahuan. Perhatikan, sebaliknya, ilmu adalah cahaya bagi hati nurani. Ada pepatah Arab, al-ilmu kan nur, ilmu itu seperti cahaya. Jadi, ilmu itu adalah cahaya bagi hati nurani. Hati nurani yang bercahaya, yang suka akan majlis ilmu. Hati nurani kita tahu, hati kita gelap, hati kita keras, hati kita kasar. Maka macam mana kita nak letakkan ilmu, yakni cahaya itu masuk ke dalam hati kita? Pelan-pelan kita kena gilap. Pelan-pelan kita kena gilap. Pelan-pelan kita kena gilap supaya hati kita turut bercahaya. Macam-macam ni komen ni, Masya Allah, rasa rugi juga tak baca. Tapi lepas live biasanya Ustazah akan ambil masa sambil luruhkan pinggang, Ustazah akan baca insya-Allah. Ilmu itu seperti cahaya. Bagus. Nursiah Ishak tak berhenti-berhenti duduk keloi kawan-kawan dia. Bagus-bagus. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, semoga pahala untuk semua anda, Masya Allah. Ilmu itu adalah cahaya bagi hati nurani, menghidupkan jiwa dan pemacu semangat. Menghidupkan jiwa dan pemacu semangat. Masya Allah kan. Jadi apa cara lagi kita nak jadi manusia yang bersemangat? Dengan ilmu lah. Sebab kitab ni habaq dah. Perlis, apa tadi? Diperlis hujan. Ya, Ustazah sahabat-sahabat ada menghantar. Bukan menghantar lah, memang orang Kedah. Sahabat-sahabat Ustazah di Kedah yang sedang bertungkus lumus membantu mangsa banjir di Kedah. Kami bantu dari segi dana, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk memudahkan urusan mereka. Sewa traktor, sewa backhoe, sewa beli water jet. Banyak, bukannya satu dua, bukan sahabat-sahabat, hantar tim. 12 orang satu tim, 12 orang satu tim ke kawasan-kawasan tertentu. So subuh tadi mereka, Ustazah tolong doa ni, kami hari ketiga nak buat kerja ni. Daripada 4 pagi tadi hujan tak berhenti. Kita dah mulalah di sini. Selain kita menghantar dari segi sumber keuangan, kita juga menghantar doa, submit doa. Dekat Siti Rozia, Masya Allah kan, dan antara sahabat-sahabat Ustazah yang sangat banyak membantu. So kita bantu pula dengan doa, bukan mesti RM-nya saja, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Ayat 122 surah Al-An'am. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Dan apakah orang yang mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Sama dah orang ni yang matinya nanti Allah berikan cahaya yang terang, walaupun mahsyar itu diceritakan penuh dengan kegelapan, kesempitan, Masya Allah, tapi dia boleh berjalan dengan cahaya yang terang. Sama tak agaknya dia, serupa tak dia dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gelita, yang berkali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Orang yang teraba-raba dalam kegelapan. Siapakah mereka? Perbandingan antara orang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang mendapat, mencintai, mengamalkan akan ilmu, berbanding dengan orang yang tidak mencintai ilmu dan tidak suka untuk beramal akan ilmu yang dia peroleh. Jauh beza. Seorang berjalan dalam keadaan gelap gelita, seorang berjalan dalam keadaan yang terang benderang. Cahaya apa yang Allah hantarkan adalah cahaya natijah daripada kita mencintai dan beramal akan ilmu. Subhanallah. Jadi tidak ada ruginya. Sebab itu tajuknya ilmu pengetahuan dapat membuat bahagia. Belajar pelbagai ilmu, sahabat-sahabat. Semalam Ustazah cerita pasal apa? Pasal pergi dengar
BDC, berjaya dengan cemerlang. Orang jual emas pun awak nak jual emas. Zulian, semalam cerita pasal Zulian, ingat tak? Lepas tu kadang-kadang pukul 12 malam Ustazah tak balik rumah lagi. Masa tu Allah, zaman-zaman kita nak mencari macam-macam kan sahabat-sahabat, untuk ekonomi keluarga. Allahu Rabbi. Tapi bila kita betulkan niat, tak apalah ya Allah, aku bergaul dengan orang-orang macam ni, insya-Allah ada ilmu manfaat. Kita belajar untuk A, tapi bila kita ikhlaskan hati untuk mendengar, belajar, tiba-tiba bila kita berada di tempat B, kita rasa macam sangat bermanfaat. Ilmu yang aku belajar tu aku boleh apply dalam B. Nanti orang tanya, macam mana Ustazah boleh saya lepas STPM, contoh sahabat-sahabat, lepas STPM saya bekerja di kedai fotostat. Bayangkan saya kerja kat kedai fotostat tu ada 2 orang staff Indon lah. Orang kata, ini Zai, tolong aku ni, aku tak pandai nak building ni. Dia katakan, apa nak building pula ni? Rupanya nak binding macam mana. Kan Ustazah masa tu kerja di kedai fotostat dekat sebelah UTM Semarak. UTM ke UiTM? UiTM Semarak KL. So banyaklah customer daripada student, pulapol, abang-abang polis tu kan, banyak customer. Jadi kelebihannya walaupun hanya beberapa bulan, bila masuk kerja orang tanya, Zai, macam mana Zai boleh pandai fotostat, IC terbalik depan belakang, boleh kemas susunan muka surat ni, elok je. Rupa-rupanya Masya Allah ilmu. Bila kita duduk bidang tu, sat-sat bos kita panggil, ajar cara macam ni kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita jangan rasa, aku belajar ni, aku nak kerja sini sekejap je pun, buat apa aku nak belajar sungguh-sungguh. Jangan pernah rasa macam tu. Ada je peluang untuk mencari ilmu, tekuni sungguh-sungguh. Hari itu mungkin dia tak berapa manfaat, tapi satu hari nanti sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia akan kita rasa macam, wah syukur hari tu aku terjebak, terpaksa. Ini kadang-kadang bos suruh pergi kursus, semua kita rasa, alah bukan manfaat apa pun aku datang kursus. Dengar elok-elok kerana itu adalah majlis ilmu. Percayalah satu hari nanti dia akan bermanfaat untuk kita. Ini kalau orang yang lapangkan hatinya, asal majlis ilmu je, tak pilih ustaz-ustazah mana, cikgu mana, tak pilih tajuk mana, dia nak dengar, asalkan majlis ilmu. Kita tak tahu word yang mana daripada guru-guru kita yang boleh melekat dalam hati kita. Sharing yang mana daripada dia yang boleh menjadi panduan dalam hidup kita. Subhanallah. Jadi orang yang sukakan ilmu, asal majlis ilmu dia join. Saya ceritakan dulu-dulu sahabat-sahabat, saya duduk asrama sekolah menengah. Bila balik hujung minggu, stres lah juga. Kita balik nak sembang-sembang dengan mak kita kan. Mak kita pergi kursus haji Sabtu Ahad. Pergi kursus haji. Jadi macam mana aku nak ambil masa dengan mak ni? So saya ikut dia pergi masjid, duduk sebelah dia. Padahal masa tu bukan nak pergi haji pun. Tapi Masya Allah, sekarang saya boleh lead kursus-kursus umrah. Antara teknik yang kami buat ni adalah yang ustaz mengajar masa kursus haji dulu. Kan kadang-kadang orang datang kursus umrah, Ustazah saya suka dengar Ustazah punya kursus umrah tu sebab awalnya ada talbiyah, hujungnya ada talbiyah. Saya cakap kat dia, sebenarnya saya tiru apa yang saya dengar kursus haji masa mak ayah saya pergi dulu zaman saya sekolah. Jadi masa tu pada saya mungkin tak bermanfaat. Tapi hari ini sahabat-sahabat orang nampak kelainan dia tu sebab saya tiru kursus haji yang puluhan tahun dulu saya hadirkan diri. Rupanya apa sahaja yang kita terjebak kepada program-program ilmu, contohlah dalam 400 lebih orang ni, doktor klik, apa hal pula Ustazah ni pok-pok ada tek lalat ni kan. Jadi apa benda lah dia ajar ni pasal ilmu-ilmu, malas nak dengar. Tapi sebab sementara tunggu isteri pergi beli barang dekat pasar, contoh duduk dalam kereta, dia dengar. Kita tak tahu ini yang Allah nak bagi lekat. Asalkan majlis ilmu. Subhanallah, kalau pergi kursus balik tentu ada kerja nak kena buat. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tengok lagi. Sesungguhnya kebahagiaan dan keceriaan itu datang bersama ilmu pengetahuan. Itu kerana ilmu mampu mengubah sesuatu yang tidak jelas. Kitab ni kata kebahagiaan dan keceriaan datang bersama ilmu pengetahuan. So kenapa kita nak menghindar diri daripada suasana ilmu? Kerana ilmu mampu mengubah sesuatu yang tidak jelas. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang yang akan sentiasa dapat ilmu baru. Sahih Zainab Buyung, Masya Allah. Okay?
Jadi menemukan sesuatu yang telah hilang dan menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Masya Allah, tak ada ruginya. Ilmu mampu mengubah sesuatu yang tidak jelas. Yang selama ni kita blur, tak faham apa benda ni, join lah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ustazah pun banyak benda yang terjebak, yang tak tahu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sebut ilmu-ilmu ni, walaupun bukan bidang kita asalnya, okey, sekarang baru aku faham. Macam ni maksud. Okey, jangan pilih-pilih majlis ilmu sebab kita tak tahu ilmu mana yang akan melekat ke hati. Terbaik Siti Salihah. Anda kena like Siti Salihah punya komen ni, okey? Dengan ilmu, jiwa manusia, ilmu mampu mengubah sesuatu tidak jelas. Baik, dengan ilmu, jiwa manusia akan memperolehi ilmu pengetahuan yang baru dan selalu ingin mengkaji pengetahuan yang lain. Yes, Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dengan ilmu, jiwa manusia akan memperolehi ilmu pengetahuan yang baru. Kalau tidak, itu maksud yang kita duduk bawah tempurung kelapa, bukan tempurung kepala, tempurung kelapa, kan? Duduk kat situ. Kita duduk jumut. Sebab tu ibu-ibu kadang-kadang kan, kenapa lapangkan dada walaupun sedih berpisah dengan anak-anak, hantar anak pergi belajar luar negara, hantar anak pergi duduk dekat kampung yang lain, bandar yang lain. Untuk apa? Untuk niatnya belajar. Biar dia belajar hidup berdikari, biar dia belajar hidup susah sikit. Macam tu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kerana kita akan kenal, ustazah membaca sampai habis buku Ustazah Basikal. Siapa belum baca memang kena baca. Nanti ustazah share pasal Ustazah Basikal punya link, beli dekat situ. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah, setiap negara yang dia sampai tu dia belajar sesuatu. Mereka mengambil inspirasi daripada pengembaraan Ibnu Battutah. Masya Allah, jadi manusia yang hebat hanya kerana suka untuk mengambil ilmu daripada masyarakat-masyarakat yang tertentu, satu lokasi geografi yang tertentu. Subhanallah. Okay, kadang-kadang tu bukan bidang kita pun. Dia akan memperolehi ilmu pengetahuan yang baru dan selalu ingin mengkaji pengetahuan yang lain. Sebab itu, anda kena bersetuju. Ustazah Zai biasa cakap, lagi belajar ilmu, lagi terasa jahilnya diri. Cuba tulis. Lagi belajar, lagi mengaji, lagi mencari ilmu, lagi terasa jahilnya diri. Makin banyak yang kita tak dapat, semakin banyak yang kita tak tahu. Maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tahu, dulu aku tak faham pun apa aku nak tanya dalam bab solat. Bila aku dah belajar bab solat ni, baru aku ada keinginan nak tanya, masbuk tu apa ustaz? Muafiq tu apa ustaz? Sebab ustaz selalu sebut, dulu aku tahu solat jemaah je, aku pergi berlumba dengan imam supaya aku dapat tahiyat akhir bersama imam, bagi salam sama-sama. Duk berlumba. Imam duk rakaat kedua, dia pergi laju rakaat pertama nak lawan imam. Awak duk pergi berlumba lari pula. Sebab dia nak tanya pun tak tahu. Bila dia mengaji, makin nampak jahilnya diri. Ini yang patut. Bila kita belajar, kita terasa kita bongkak, makin pandai, orang lain tak boleh tegur aku. Ini something wrong. Dalam mengaji, mencari ilmu, sahabat-sahabat makin terasa jahilnya diri. Aku tak sempurna, aku tak betul ni. Kami baru selesai di Demi Ummah Kerana Allah belajar tentang tahajud. Aduh, dapat satu ilmu. Rasul, para sahabat tak pernah pun meninggalkan tahajud sepanjang hayatnya. Deep. Aduh ya Allah, aku nak masuk syurga macam mereka. Tapi banyaknya malam-malam aku tanpa tahajud. Rupanya baru aku tahu, patutlah mereka ni syurga. Mereka tak pernah sepanjang hayat mereka meninggalkan tahajud. Benda sunat tu sahabat. Tapi kenapa mereka sungguh-sungguh? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Awak pilari laju sangat. Okey. Jadi kita nak kena ilmu ni untuk kita kenal kejahilan diri. Seronok sahabat. Seronok bila kita belajar, kita menilai diri kita. Kita takkan sempat menilai orang lain. Ingat setiap kali belajar, niat untuk aku betulkan diri aku. Aku banyak salah ni ya Allah. Kita akan insya-Allah jadi manusia yang sentiasa positif sahabat-sahabat. Kita jumpa siapa pun kita nak nasihat, biar pilah orang tu suka tak suka.
Tapi bukan nasihat asal jumpa kawan. Lepas PKP ni jumpa kawan, mai kita ngeteh-ngeteh baru orang nak tuang teh, nak ambil order contoh kan. Kita dengar saat aku nak ceramah ni, aku sepanjang PKP dengar majlis ilmu pagi, petang, siang, malam. So hampa nak aku open table, aku belanja, makan semua ni, hampa dengar aku ceramah dulu. Okey, buka kitab Al-Tahzan, muka surat 77. Hampa dengar aku baca, memang pakat menguap lah kawan-kawan tu. Bukan macam tu cara kita berkawan macam biasa. Tapi dalam sembang kita ada nasihat. Sahabat-sahabat, dalam sembang kita ada nasihat. Dalam kita bertemu 1 jam, 2 jam, sahabat Nabi tak akan berpisah selagi mana tidak mengingatkan tentang akhirat. Allahu Akbar, ilmu ni sahabat bawa kita terasa hina, terasa kerdil, terasa tak cukup, terasa kalau aku mati dalam situasi macam ni, kat mana Allah nak letakkan aku? Allahumma salli ala Muhammad. Bukan dengan ilmu lagi orang tu tak betul, orang tu ahli neraka, orang tu rasanya memang kena laknat dengan Allah. Astaghfirullah. Tak sempat kita nak scan orang lain. Kita hanya sempat scan hati kita. Aku banding dengan sahabat tadi yang malamnya tanpa tahajud, tak ada seorang pun. Kita belajar sesuatu. Rupa-rupanya kita belajar bidang sains pula. Dia peduk kata tidur mesti cukup 6 jam, 8 jam. Lah rupanya ada yang lebih pakar mengkaji 3 jam cukup dah sebenarnya. Jadi ingat, jangan dengan belajar makin sombong diri, bahkan makin terasa jahilnya diri. Ini sangat penting. Baik, kebodohan itu sangat membosankan dan menyedihkan. Kita hidup atas dunia, kita tahu satu benda je. Macam Ustazah cerita awal-awal PKP dulu kan Ustaz, suami Ustazah hampir tiap-tiap bulan bawa jemaah ke Baitullah. Jadi dengan pramugara-pramugari ni dah memang kawan lah, sahabat-sahabat dirahmati Allah berkawan. Ada pilot kata, Ustaz, saya ni simpanan dah habis dah semua. Isteri saya pun dah merajuk lari daripada rumah sebab saya tak mampu nak siapkan macam dulu-dulu kan sahabat-sahabat. Jadi hari ni abang duk buat apa? Itulah Ustaz, saya ni duk rumah sajalah. Saya reti buat apa Ustaz? Saya ni reti bawa kapal terbang je. Minta maaf sebut, bahasa itu bahasa orang yang sombong. Kenapa sahabat-sahabat? Memanglah kita tahulah dia belajar tinggi sampai jadi pilot tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia memang reti dah bawa kapal terbang je untuk gaji puluhan ribu tu. Tapi kenapa tak mau merendahkan? Dengan hati yang tawadhu. Tak apalah aku buka gerai bodoh, jual nasi lemak mi bodoh ke apa. Kan kita dah belajar perkataan bodoh tu bukan menghina. Maknanya simple-simple je kita buat, tak apa. Yang penting walaupun RM10 sehari, keuntungan dapat juga rezeki halal. Sebab Ustaz bandingkan, suami saya bandingkan dengan kawan-kawan yang telefon pramugara. Ustazah, Ustaz tolong doa lah. Saya ni duk buat kerja storekeeper je Ustaz kat Giant lah ni. Tengoklah Ustaz nanti bila dah industri kembali pulih. Maksud Ustaz tu bagus tahniah. Gaji RM800 tak apa. Kalau rajin buat overtime dapat lebih sikit Ustaz, tak apa. Bawa balik rezeki halal ke rumah anda, pasti barakah. Pasti bahagia. Hok yang tadi tu sebab dah biasa dengan puluhan ribu, dia rasa macam nak dapat kerja macam ni sikit sangat sombong. Sebenarnya dia belajar pergi kerja dekat kedai roti canai. Akhirnya bukan boleh bawa kapal terbang saja, tapi boleh tebar roti canai. Faham sahabat-sahabat? Sebab itu kita nak sebut Allahu Rabbi, terbang di atas kena tengok di bawah sama. Oh tu dia Kak Mazni Ahmad hebat kata-kata. Usia dah jauh baru cari ilmu. Tak apa, jangan pernah kata usia dah jauh. Siapa punya bahasa ni? Allahu Akbar. Jangan pernah kata terlambat selagi mana sekarang ruang peluang dalam PKP ni hari-hari kita boleh mendengar ilmu. Cintai majlis ilmu. Saya sangat merayu sebab kelebihan tu datang pada diri kita sendiri. Okey? Bila cinta bukan chips more, sekejap ada, sekejap tak ada. Mohon terasa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila cinta, pagi dah telefon, nak telefon lagi. Sekarang mujur ada WhatsApp, sorok-sorok daripada mak nak WhatsApp boyfriend kan. Dulu-dulu, kan, mak pergi kedai jap. Mak pergi kedai jap. Mak, kau ni berapa kali sehari pergi kedai? Mak kata, rupanya nak pergi public phone yang warna oranye, pondok warna oranye tu. Macam pernah buat je kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pergi kedai, ulang alik kedai. Saat-saat, mak tadi beli tepung je kan, gula mak tak nak beli. Rupanya public phone sebelah kedai runcit. Sebab apa? Sebab dah jatuh cinta. Hari-hari nak bercakap, nak bertelefon.
Allahu Rabbi. Itu yang handphone kat tangan tu, hati-hati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa yang kita cinta sebenarnya? Tengok. Barulah kita faham. Seorang syekh bila ditanya bagaimana hubungan orang-orang dulu dengan Al-Quran, tak susah syekh nak jawab. Hubungan orang-orang dulu dengan Al-Quran sama macam hubungan orang sekarang dengan handphone. Tu dia terasanya sahabat-sahabat. Kerana orang dulu yang dimaksudkan orang-orang soleh yang cintakan Quran. Orang sekarang cintakan handphone sebab tu tak pernah berenggang dengan handphone. Cuba kita bawa jiwa kita cintakan Quran. Pagi dah baca, nanti petang nak baca lagi, sebelum tidur nak baca lagi. Sahabat-sahabat, bawa rasa cinta ni kita yang kontrol. Kan? Rasa cinta. Tu kan ada lagu macam tu kan sahabat-sahabat. Tu siapa yang kontrol? Kita. Kau cinta kat siapa? Okay? Jadi kita cinta pada majlis ilmu. Jangan pilih-pilih tajuk apa, ustazah apa yang mengajar. Asal majlis ilmu, zaz. Terus je pergi. Ramai sangat yang zaz-zaz ni, kenapa? Allahu Akbar. Kebodohan itu sangat membosankan dan menyedihkan. Ini kerana ia tidak pernah menimbulkan sesuatu yang baru, yang lebih menarik dan segar, di mana yang kemarin terasa bagaikan seperti hari ini, dan yang hari ini pula bagaikan hari esok. Kan ada orang jemu, dia lalui benda yang sama. Jadi, dengarlah ilmu. Sebab melalui ilmu, tengok kita bukan di page yang sama je setiap hari kan sahabat-sahabat. Kita belajar kitab, Ustazah Zai tak pernah, okey kita ulang lagi, Ustazah, sampai bila nak masuk bab 34 ni, dia ulang benda yang sama. Ilmu dia akan bergerak ke depan. Satu kitab La Tahzan, tapi kita bertemu dengan 281 tajuk. Subhanallah. Kita jumpa dengan selingan ayat-ayat Quran, kita jumpa dengan hadis, membuatkan kita jatuh cinta, gairah nak mengetahui lagi. Itu sepatutnya sahabat-sahabat, kan? Okey, seperti membaling diri sendiri ke dinding. Okey, tak apalah, sebab kita terasa kita, kan? Bahaya kalau kita duk dengar majlis ilmu, sahabat-sahabat kita pun kata, ni kitab ni tengah cakap pasal suami aku lah ni. Ni perangai ni samalah dengan jiran aku. Lambat lagi lah kita nak jadi orang-orang yang terkeluar daripada golongan al-jahilin. Patut bila kita belajar, ya Allah, akulah ni ya Allah. Okay, banyakkan istighfar sambil kita mengaji ni sahabat-sahabat, sebab kita semua buat salah. Ustaz-ustazah pun buat salah. Masya Allah. Okay, mohon terasa kita macam rasa ada ustazah pada macam-macam rasa, betul. Biar teraba-raba mencari redha Allah. Amin. Zawiyah Abdul, Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Lompat-lompat majlis ilmu. Baik, apa tadi? Di mana kemarin terasa? Okey, ni habis. Sekiranya anda inginkan kebahagiaan, maka tuntutlah ilmu. Carilah ilmu pengetahuan dan raihlah pelbagai manfaatnya. Nescaya hilanglah segala kesedihan, hilanglah segala kepedihan, hilanglah segala kecemasan. Ini Ustazah nak cakap lah sahabat-sahabat. Ramai orang yang messenger Ustazah. Sejak kita berkenalan di La Tahzan ni, ramai messenger. Saya sedih lah Ustazah. Nanti petang ni jemput Muslimat boleh pergi ke Demi Ummah Kerana Allah pukul 2.30 petang untuk anjuran La Tahzan Kuantan. Mereka jemput Ustazah special sebab sempena birthday pengasasnya Datin Rosnah. Masya Allah. Untuk kita sahabat-sahabat lebih close lagi, mereka bertanya beberapa soalan. Tu dia, mereka bagi 19 soalan ke Ustazah. Ustazah tak ada masalah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi Ustazah jenis orang tak puas. Kalau bercakap sekerat sana, sekerat sini tak puas. Diri sendiri tak puas. Bukan nak cari orang puas, tak puas. Diri sendiri tak puas. Saya tak seronok. Tapi akan cuba buat yang terbaik bila telah diamanahkan. So 2.30 petang nanti, Muslimat boleh pergi ke Demi Ummah Kerana Allah, Facebook Demi Ummah Kerana Allah. So bila mereka hantar mesej dekat Ustazah, Ustazah saya sedih, Ustazah saya risau, Ustazah saya ni, saya minta maaf kalau anda tak selesa dengan jawapan saya. Apa yang Ustazah jawab? Tolong jangan berhenti dari majlis ilmu. Tolong istiqamah dengan majlis ilmu. Tolong Kak pastikan hari-hari mendengar ilmu. Ini kadang dia kata dia mengurung diri, dia depres, dia rasa macam tak nak jumpa siapa-siapa. So tak nak jumpa siapa-siapa, maknanya dia memang duduk dalam bilik dia sorang-sorang.
Apa yang dia buat dalam bilik seorang-seorang? Sahabat, handphone ada kat tangan, majlis ilmu tak nak dengar. Anda akan jadi manusia yang lagi berantakan, berkecamuk jiwa. Anda tidak akan dapat ketenangan. Biar anda nak mengambil masa duduk di bilik seorang-seorang, tapi ilmu, anda akan dapat sesuatu. Sebab tu sahabat-sahabat, kadang-kadang kita tak perlu jawapan apa-apa pun kepada setiap persoalan. Kita hanya perlu menekuni majlis ilmu. Kita akan jumpa pelbagai jawapan di situ. Percayalah. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ayat 114 surah Taha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu, pengetahuan. Sebab tu setiap kali nak start kuliah, Ustazah demi ummah kerana Allah Khatijah Adnan, kalau pi cari demi umat tak jumpa. Tapi siapa yang belum join demi ummah kerana Allah Facebook Muslimat group bersama Ustazah Zai, anda kena request dululah, nanti admin akan improve, kan? Akan improve lah pula. Rasa rugi Ustazah dah umur meningkat. Jangan rasa rugi. Mastika Ibrahim, jangan rasa rugi. Allah pilih kita pada usia macam ni ada sebab. Sebab apa? Ibu-ibu dirahmati Allah. Sebab apa? Saya antara manusia yang sangat tabik spring dengan makcik-makcik yang saya jumpa di masjid. Sangat-sangat tabik spring. Sebab apa? Gigihnya mereka menuntut ilmu. Mereka datang mendengar ilmu dengan hati. Tak sama dengan kawan-kawan saya yang mengajar sekolah. Ada ramai cikgu-cikgu kat sini. Ramai mereka mengaku, ya Allah Ustazah, budak-budak sekarang ni belajar duit perhabis duit mak bapak depa saja. Bukan main untuk belajar Ustazah, main untuk seronok-seronok je. Ramai kawan-kawan yang mengadu macam tu. Cikgu-cikgu sekolah. Ustazah Zai tak jumpa macam tu sahabat. Sebab saya mengajar di Masjid Surau yang dihadiri oleh orang yang pencen, dah bertaubat, sahabat-sahabat. Nanti mereka datang dengan air mata. Ya Allah Ustazah, akak terkesanlah dengan tajuk hari ni. Syukurlah Allah pilih akak. Kalaulah akak tahu dari dulu. Kan kita dah belajar semalam dalam TV Al-Hijrah, sahabat-sahabat. Apa kalau yang boleh, apa kalau yang tak boleh. Kalau yang tak boleh, boleh jadi berdosa. Kita sebut kalau ni, kalau yang kecewa. Kalaulah dulu mak bapak saya, kalaulah dulu arwah mak bapak saya hantar saya sekolah agama, mesti saya tak jahil macam ni Ustazah. Jawapannya yes. Tapi itu satu kekecewaan. Mak ayah kita dah meninggal pun sahabat-sahabat. Biar dulunya kita tak dihantar sekolah agama. Ada ramai je orang dihantar sekolah agama tapi hidup tidak beragama. Minta maaf sebut. Jadi untuk menjadi kehidupan yang beragama, kita tak pernah terlambat. Start daripada sekarang. Dapat satu, amal satu. Perbaiki, betulkan, bersihkan hati. Subhanallah sahabat-sahabat. Dan saya nampak mokcik-mokcik ni hadir majlis ilmu dengan kualiti. Sebab apa berkualiti? Sebab hati. Hati mereka mahu. Yang anak-anak sekolah tu dipaksa ke sekolah. Kita risau ni PDPR. Lah nanti nak suruh datang sekolah malah. Mereka beralasan lagi banyak. Alah kat rumah pun boleh belajar kan mama. Kan? Kalau makcik-makcik ni tak sabar nak pergi majlis ilmu. Sebab mereka tahu setiap gerak langkah kaki mereka menuju jihad. Duduknya mereka dalam majlis ilmu dipayungi malaikat Allah. Allah sedang gugurkan dosa-dosanya. Allah kabulkan doanya yang dalam majlis ilmu. So dia pergi tu dengan pelbagai niat. Pelbagai niat, bukan satu niat. Anak-anak sekolah pergi sekolah, kalau lah tak sebab nak ambil SPM hujung tahun ni, aku malas nak pergi sekolah. Kan? Tapi mak-mak bukan sebab nak SPM, bukan sebab nak di test, exam ada, tak. Kerana aku nak mati. Aku kena buat persiapan sebelum mati. Aku kena faham apa kehendak agamaku, apa kehendak Rabbul Izzati. Untuk dirinya, tahniah ibu-ibu, anda tak pernah terlambat. Okay, jadi sekarang Allah dah pilih. Jangan pernah left daripada majlis ilmu. Silakan dengan siapa sahaja. Tapi jangan pula terpengaruh dengan ni kelas ni untuk kita-kita je tau. Yang pakai selendang kuning kat leher. Kok kereta-kereta besar je boleh join. Orang lain tak boleh. Lepas tu kita join 2-3 minggu, 2-3 bulan dah dia ajar syahadah cara lain pula. Tak ada azan, tak ada apa, dah pelik-pelik dah, tinggalkan. Sebab bila dah terpencil, ajarannya pun dah pelik-pelik. Kita tahu syahadah daripada kecil kita belajar macam ni. Bacaan solat macam ni, tiba-tiba dia ajar benda lain pula ni. Jangan terus taksub.
rujuk orang lain dulu, sangat bahaya. Minta dalam doa kunut pagi tadi, Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berikan aku hidayah seperti mana orang lain engkau beri hidayah. Duduk dalam majlis ilmu tak salah kita ulang doa tu sendirian berhad, ya Allah berikan aku hidayah seperti mana orang lain yang engkau beri hidayah. Orang lain tu orang-orang yang Allah pilih nak ke syurga Allah. Masya Allah, orang dulu-dulu macam mana kalau Allah beri hidayah, dia grab terus, tak bertapi, tak bernanti. Allahu Akbar, turun ayat tentang pengharaman arak, terus ditonggengkan tong-tong arak yang mendatangkan keuntungan pada mereka, tapi mereka buang semua arak-arak sebab Allah kata haram dah. Aku dapat ilmu dah haram arak ni. Dulu-dulu tak diharamkan. So bila once Nabi kata turun ayat tentang pengharaman arak, bau arak satu kota Madinah. Kenapa semua peniaga-peniaga arak buang? Kerana iman mereka kepada Allah. Tak kata nanti ya hujung bulan bagi habis stok dulu, tak. Sahabat, okay, ini ilmu. Dapat terus amal. Ini orang yang belajar dengan hati. Subhanallah. Okay? Jadi anak-anak kita daripada kecil-kecil tu kita push mereka. Yes, sebab mereka nak UPSR. Tak ada UPSR, nak PT3, nak SPM, sahabat-sahabat. Nanti dah sampai level mereka universiti, subjek SPM lebih banyak daripada subjek mereka duduk universiti. Sebab tu cikgu saya dulu masa SPM dia kata pulun betul-betul. Korban masa, jihad sungguh-sungguh untuk dapat SPM yang terbaik. Nanti bila kamu dah level universiti, satu SEM tu 4-6 subjek je paling banyak pun. Tak ada banyak-banyak macam ni. SPM ni kena betul-betul. Sebelum SPM ni jangan bercinta bagai nak rak. Kan? Sebab kamu belum matang. Oh, semangat sungguh kita masa tu. Baik, sekiranya anda inginkan kebahagiaan, maka tuntutlah ilmu. Carilah, ini dah baca dah. Okey, kita pergi ayat baru. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Kalau Ustazah bawa jemaah umrah, tak boleh naik atas Jabal Nur kan? Kita akan bawa bas untuk berhenti di tepi. Okey, semua jemaah boleh turun. Kita berada di bawah Jabal Nur, kita cerita sirah. Atas tu ada Gua Hira. Alhamdulillah saya dah pernah sampai atas tu, sahabat. Memang meniti air mata. Kenapa meniti air mata? Sebab kita faham susahnya Nabi SAW mengasingkan diri daripada hiruk pikuk kota Mekah yang penuh dengan penyembahan berhala, maksiat berleluasa. Lalu Nabi menyendiri sampai ke satu tahap Allah datangkan malaikat Jibril, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Nabi SAW, aku tak pandai membaca. Itulah sistem talaqi yang betul. Nabi, malaikat Jibril baca, Muhammad ikut. Baca, ikut. So, pengajian yang terbaik macam tu. Dalam Quran, guru baca, kelas ikut. Tengok mulut guru tu sebut huruf sad macam mana, sebut tha macam mana, sebut ha macam mana. Tengok sungguh-sungguh. Okey, sahabat-sahabat. Baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa sahaja yang dikehendaki Allah menjadi baik, nescaya akan dia fahamkan tentang agama. Sebab tu kalau kita tak bersungguh-sungguh, ada orang yang mengaji macam-macam ilmu, tapi amalannya sahabat-sahabat tak macam orang baik pun. Sebab Allah tak sayang dia, Allah tak pilih dia. Salah Allah ke? Tak, sebab awak kurang bersungguh-sungguh. Itu je jawapan dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Janganlah seseorang merasa sombong dengan harta atau kedudukannya, sedangkan ia seorang yang tiada berpengetahuan sedikit pun. Sesungguhnya kehidupannya tiada kesempurnaan dan umumnya tiada memberikan manfaat. Maksudnya apa sahabat? Kaya dengan harta benda, sombong dengan kedudukan, dia bahkan tidak berpengetahuan. So ibu ayah jangan sibuk mengumpul harta kerana takut meninggal nanti anak-anak tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Ustazah macam mana anak-anak saya nanti? Tak payah sibuk dengan dunia mereka. Sibuklah dengan agama mereka, bekalan untuk mereka bawa pulang ke kampung akhirat. Bila anak-anak punya agama, ilmu agama dicampak ke mana pun, insya-Allah dia boleh hidup. Yakin dan percaya. Dia ada banyak harta, tapi harta yang kontrol dia. Kerana apa sahabat-sahabat? Dia tak reti bermuamalah dengan betul. Memang ambil riba segala, ambil, sepatutnya makin kaya, tapi akhirnya makin muflis. Kerana apa? Kerana tanpa ilmu. Ilmu memandu kita, walaupun pejam mata orang buta, celik hatinya,
Okay? Seperti orang yang dipimpin, seperti orang yang punya tongkat, seperti sekarang ni sesat jalan on kan Waze. Google Meet pula. Apa? Apa ya? Waze dengan apa? Allah selalu lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Kan sebab saya biasa Waze. Lepas tu dah berbulan-bulan tak bawa kereta, tak ingat dah. Baik, surah Ar-Ra'd ayat 19. Kita habiskan tajuk ni. Subhanallah, boleh habis hari ni, seronok. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Adakah orang yang mengetahui bahawasanya apa yang diturunkan kepadamu itu benar sama dengan orang yang buta? Maksud ayat ni, tak mungkin sama orang celik dengan orang buta. Tak mungkin sama. Celik apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Maksudnya orang yang terang hati dengan ilmu yang bercahaya tadi. Tak sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Okey? Baik, kita nak baca syair Az-Zamakhsyari. Berjaga malam kerana mencari ilmu, lebih nikmat bagiku daripada kekayaan. See? Bahasa orang alim terlahir dalam syairnya. Dan kepuasan yang telah ku capai. Berjaga malam kerana mencari ilmu, lebih nikmat bagiku daripada kekayaan dan kepuasan yang telah ku capai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, anda pernah menjadi orang hebat kan? Anda pernah menjadi status orang kaya raya kan? Apa yang membantu sehingga usia tua hari ini? Cuba muhasabah diri sahabat-sahabat. Jawatan kita tinggalkan. Semakin tua, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita rasalah, hai pencen dah dulu ketua pengarah syarikat. Dikelilingi oleh anak-anak staf yang ramai. Sekarang siapa nak pandang kita? Harta kita yang banyak dulu bolehlah kita enjoy sana sini. Sekarang kapal terbang pun tak boleh terbang. Apa yang kita dapat sahabat-sahabat? Tapi dengan ilmu, walaupun just stay at home, macam-macam kita boleh buat. Subhanallah. Perputaran roda kehidupan telah melemparkan ke dalam kesulitan. Namun itu lebih menyenangkan sebab aku terus belajar menyelesaikan masalah. Az-Zamakhsyari menyatakan hidup mesti ada masalah. Hidup mesti ada masalah. Tekuni majlis ilmu. Tekuni majlis ilmu. Setiap masalah tu mampu untuk dia settle. Sebab tu saya minta maaf kalau anda tak berpuas hati, hantar messenger panjang-panjang, tiba-tiba Ustazah kata please sentiasa hadir majlis ilmu. Setiap hari, non-stop. Bukan TikTok yang 2-3 minit, bukan. Majlis ilmu yang komplit. Bukan pi Google hukum wanita menutup aurat. Ada banyak video. Dia ambil video yang 0.058 saat. Lebih 1 minit tak nak dengar. Apatah lagi 1 jam. Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Okay? Ilmu ni sahabat-sahabat kita ambil satu bab, kulit ke kulit. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Suara goresan pena di atas kertasku lebih merdu daripada alunan lagu kesamaran. Lebih indah daripada tabuhan rebana remaja puteri. Dia suka menulis. Dia rasa bunyi pen menulis di atas kertasnya itu lebih membahagiakan daripada tabuhan rebana. Dulu-dulu kan, sekarang bukanlah main gitar macam dulu. Sedangkan lembaran tulisanku menebarkan butiran pasir hikmah. Setiap tulisan-tulisan terkandung hikmah. Wahai kalian semua, raihlah harapan dan mimpimu. Seberapa pun jarak penulis dengan bukunya. Subhanallah. Haruskah aku tetap tertidur 2 bulan sehingga mimpiku menjadi kenyataan? Dalam PKP dah lebih setahun, kerjanya tidur. Nak buat apa lagi mama? Kerja dah kena berhenti. Nak buat apa lagi mama? Tidur je lah. Apa yang kita dapat? Masya Allah sahabat, orang yang dalam just stay at home ni menyusun jadual dia. Pagi dengan siapa, petang dengan siapa. Tapi kerja rumah, suri rumah jalan juga. Baju suami nak pergi kerja gosok, elok siap. Makanan siap atas hidangan. Majlis ilmu sambil potong-potong bawang. Handphone kat depan. Kadang handphone tertinggal kat gobok garam. Handphone tertinggal dalam peti ais pun ada. Sebab apa? Gigih mendengar majlis ilmu. Sampai habis. Tak dapat live, dia dengar pula ulangan. Masya Allah sahabat. Betapa mulianya ilmu pengetahuan
Dan betapa gembiranya, dah habis ke belum? Sehingga mimpi, kan? Dia banyak sangat tidur sehingga mimpi yang macam-macam. Macam Ustazah Zai, mimpi jadi Perdana Menteri, kan? Padahal dia Puan Muzayyanah je. Macam itulah. Betapa mulianya ilmu pengetahuan dan betapa gembiranya jiwa seseorang yang menguasainya, yang menguasai ilmu. Subhanallah, sahabat. Aduh, saya kalau boleh belah dada, pindahkan kepada anda. Jom majlis ilmu. Majlis ilmu, sahabat. Majlis ilmu. Pilah tak dengar kuliah Ustazah Zai, tak apa. Sahabat-sahabat saya ramai pi majlis ilmu. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mana yang sempat? Kalau Ustazah ni 11.30 pula, saya ni masa ni lah nak masak. Pi cari nanti pukul 5 petang kalau dah free majlis ilmu siapa pula. Atau kita rewind balik, kalau tip dulu-dulu rewind balik, kan. Betapa sejuknya dada yang disiramnya, yang disiram dengan ilmu. Dada yang disiram dengan ilmu, subhanallah. Tak ada lah nak barang, nak panas-panas, sebab dia tahu apa keburukan orang yang sentiasa marah-marah. Siap terpercik minyak tu handphone dia, Masya Allah, Allahu Akbar. Ni ibu-ibu, Masya Allah, dah hebat. Dan betapa gembira perasaan ini menyambut kehadirannya. Ya Allah, jujur pada diri, muslimin muslimat. Kalau hati kita suka mendengar ilmu, Masya Allah. Saya kalau, setiap kali program ni mulut saya jemaah umrah. Sebab rindulah. Jemaah umrah saya bila nak balik kampung, dah siap packing bag semua. Kami nak timbang bag, takut terlebih bagasi semua, kan. Kita akan buat taklimat balik kampung. Antara pesanan saya, kita dah menangis-nangis di Baitullah, berasak-asak di Raudah, minta dicintai oleh Rasulullah, syafaat Rasulullah kita dapat. Apa perkara pertama balik nanti kita nak buat? Saya pujuk jemaah saya, cubalah ubah daripada mendengar radio yang huha-huha, gedebang-gedebung tu. Cuba tukar radio Aikim. Bukan sebab Ustazah salah seorang penyampai dalam radio Aikim dulu, bukan. Tapi sebab kalau pengacara dia membebel, pok-pok tak berhenti bercakap pun, ilmu juga kita dapat. Ilmu dia cerita nanti kita akan ada seminar sekian. Bagi saya itu ilmu, sahabat. Dia baca fakta-fakta daripada internet, itu ilmu. Minta maaf sebut, dia bukan yang ajak kita ketawa berdekah-dekah, cerita gosip-gosip artis, tak. Kita akan dapat ilmu, kan? Lagu-lagu yang dia perdengarkan pada kita, ilmu. Sebab ilmu ni bukan dengan majlis ilmu ceramah-ceramah ni saja. Pagi tadi kami dapat ilmu daripada satu nasyid, harapan padamu subur kembali. Dapat ilmu, sahabat-sahabat. Mehnah ni apa? Macam mana cara kita nak mengikis hawa nafsu, nak menundukkan nafsu kita. Dapat ilmu daripada satu nasyid. Kalau kita tak ubah benda tu, susahlah. Asal buka radio, tak apa-apa gelak terbahak-bahak. Buka radio, tak lagu dangdut, lagu apa. Kau di mana? Apa lagu ni, pelik sungguh lah. Jawab je lah, aku kat sini, apa nak buat lagu pula, kan, sahabat-sahabat. Macam itulah, pelik-pelik. Jadi kita ubah apa yang kita suka pandang, apa yang kita suka dengar. Barulah mudah proses hijrah kita. Barulah mudah untuk kita istiqamah. Ini setiap majlis ilmu bertanya, Ustazah, macam mana cara saya nak istiqamah? Ustazah akan jawab benda sama, sahabat. Cintai majlis ilmu. Sebab Ustazah tak jumpa jalan lain lagi. Dia bermula dengan cintai ilmu. Okey? Kita tutup surah Muhammad ayat 14. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Maka, apakah orang yang berpegang teguh pada keterangan yang datang dan Rabbnya sama dengan orang, yakni syaitan, menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk dan mengikuti hawa nafsunya. Sahabat, tanpa ilmu, kita selalu rasa kita betul je. Tanpa ilmu, kita rasa kita betul je. Betul lah yang apa aku buat ni, pahal kau nak tegur-tegur pula. Dengan ilmu, anda terasa tak bila datang majlis ilmu, sahabat, tak payah tulis kat ruang komen. Saya lah tu dulu yang tak pernah solat, Ustazah. Saya lah tu yang berhutang tak pernah bayar tu. Tak payah tulis kat ruang komen. Kita, ya Allah, betul lah apa yang Ustaz ni cakap. Menangguh-nangguhkan bayar hutang kalau aku mati. So kita terasa, kita terus bertindak. Walaupun bukan segedebuk bayar. Sikit.
Ya Allah, aku cakap kasar dengan orang tua aku selama ni, ya Allah. Kan meninggal dah mak aku. Semoga Allah ampunkan dosa-dosanya, ya Allah. Aku nak buat kebaikan banyak atas nama arwah mak ayah aku, ya Allah. Sebab aku dah tak boleh buat baik kat mereka. Aku nak buat baik kat mak long, pak ngah aku, ya Allah. Semoga engkau pandanglah macam aku buat baik pada orang tua aku. Selama ni kita tak tahu dah mak ayah kita mati, buat apa kita nak pergi tolong orang lain pula? Kesian sahabat. Sedangkan Islam ni agama yang sangat memujuk, menarik kita ke jalan syurga, tapi kita yang memilih ke jalan neraka. So, tanpa ilmu, kita tak tahu yang mana kehendak nafsu, yang mana kerakusan nafsu, ketamakan nafsu, yang mana jalan-jalan menuju Tuhanmu. Faham maksud? Kita akan dipandu, dipimpin oleh hidayahnya Allah selagi mana kita bersungguh-sungguh mencari hidayah. Bagaimana bersungguh-sungguhnya mencari hidayah? Antaranya cintakan majlis ilmu. So, tamat bab 34. Ilmu pengetahuan dapat membuat bahagia. Semoga semua yang bersama-sama dalam la tahzan, yang sedang berduka, Allah selitkan rasa bahagia. Yang sedang dirundung permasalahan, Allah tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahan. Yang sedang direntap, dirampas kebahagiaannya, percayalah Allah sedang menyiapkan satu kesenangan dihadiahkan untuk anda. Kalau bukan di dunia, di akhirat. Syaratnya, stay tune dengan majlis ilmu. La tahzan, innallaha ma'ana. Esok, Ustazah cakap terus lah ya. Esok, kuliah kita pukul... besok saya ada kuliah pukul 10 ni. Nak 11.30. 11.30. 10, 11, 11.30 insyaAllah. Esok 11.30. La tahzan insyaAllah. Bab yang ke-35. Jom kita letak ribbon ni dekat bab yang ke-35. Sayang semua kerana Allah. Tolong yang nak bersama-sama la tahzan Kuantan, tahniah la tahzan Kuantan, pukul 2.30 petang di page Muslimat Close Group. Demi ummah kerana Allah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.